Alhamdulillah, selamat kita bertemu semula dalam pengajian kita pada malam ni. Hari ini kita sambung perbincangan kita tentang ada adab ziarah kepada Rasulullah SAW. Apa yang kita sudah bincangkan, kita bincangkan melepas kelebihan keutamaan ziarah Nabi. Okay? Kemudian adabnya, kita keluar daripada Mekah. Selesai saja kita dah habis tengok Masjidil Haram. Sekarang kita fokus nak keluar Mekah, nak pergi ke Masjid Nabawi. So kita mulai berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat. Selawat ada bermacam-macam. Jadi kita baca kerana Allah, ikhlas. Bila kita masuk kawasan Madinah, kita akan nampak pohon-pohon kurma, tambahkan selawat. Kemudian bas kita masuk, kalau ternampak Masjid Nabawi, nampak kubah hijau, tambahkan selawat. Sebab di bawah kubah hijau makam Rasulullah. Kita terus bawa ke hotel kita. Selesai kita urusan hotel, bersialah kita untuk pergi ziarah Rasulullah SAW. Tapi apa kita nak buat kat hotel? Sampai bersihkanlah diri kita, mandi, pakai pakaian yang terbaik yang kita bawa. Bagi orang lelaki afdal dia pakai putih, pakai minyak wangi. Orang perempuan jangan pakai minyak wangi. Dan kalau awak pakai putih, pastikan dia tak jarang. Depan belakang semua sekali tak jarang. Kalau pakaian putih kita jarang, jangan pakai, haram hukum. Okay, awak nak pakai yang putih, pastikan dia berlapis, pakai seluar panjang dan sebagainya. Sekiranya kita punya tak ada bayangan dan sebagainya. Kemudian orang perempuan jangan pakai minyak atar, orang lelaki saja. Dan kita keluar dengan rasa tawaduk, takut, khusyuk pada Allah, sangat bersyukur, rendah hati kita. Siapalah kita, akhirnya kita akan dapat masuk ke majlis Rasulullah SAW. Okay? Dan kalau kita jumpa fakir miskin, sedekah. Satu yang kita akan lihat perbezaan Mekah dan Madinah. Di Madinah susah cari orang miskin. Dia tak macam Mekah. Mekah ada sedikit, Madinah tak ada. Tapi awak boleh jumpa kadang-kadang. Kadang-kadang mereka tak datang direct macam minta gitu-gitu. Awak dapat tahu ini orang susah boleh bagi. Antara mereka yang boleh kita berikan ialah orang-orang yang bekerja membersihkan Masjid Nabawi. Mereka ada gaji, tapi gaji mereka tak besar. Tapi mereka kemaskan masjid, kan? Lap itu ini. Ada yang baik ibadat, ada yang kasah macam nak pun ada. Saya pernah tu kali berada di bulan Ramadan di Madinah. Dan kita tempat perempuan ke Madinah paling bagus lah, dia tak bercampur dengan lelaki. Habis ada para taruh Quran kan. Jadi orang ni berbuka puasa minta luas di Mekah ini minta ambil air. Ini kat Mekah. Ambil air, jadi apa air pada lelaki. Seorang lelaki ulurkan, dia taruh atas paru-paru. Datang orang gelap ni, dia adalah orang Indonesia. Marah dia. Tapi ialah kita memang marah tu tempat tak Quran, bawah semua Quran, atas pun tak Quran, tapi air nak taruh ni tak ada tempat. Orang perempuan datang ambil air, orang tengah lepas buka pun orang mesti nak air zam-zam sejuk, cepat habis. Dia marah. Lepas tu dia marah-marah, bising-bising. Lepas tu orang tahu lagi, dia bising lagi. So saya cakap, Assalamualaikum. Saya tahu orang Indonesia kan. Cakap, janganlah marah macam itu. Orang nak ambil air, kan? Wah, dia buat tak kena terkenal. Saya beri salam. Saya cakap, awak faham apa saya cakap? Awak orang Indonesia, saya orang Singapura. Awak faham apa saya cakap? Jangan marah macam itu. Tak dia dah mengamuk, marah betul. Dia tak boleh siapa, dia pakit-pakit kan. Padahal dia dapat pahala tu, dapat gaji, dapat pahala. Tapi dia tak fikirkan orang tengah haus nak air.
Bawah tu ada Quran, tapi atas tempat pagar tu boleh taruh barang juga. Tapi selalu taruh Quran, tapi hari tu tak ada Quran. So orang tahu air. Okay. So kita akan lihat banyak perbezaan di Mekah dan Madinah. Satu daripadanya kita akan lihat orang-orang Madinah lebih lembut daripada orang Mekah. Sangat lembut. Lebih baik berbeza. So awak boleh beri sedekah-sedekah awak pada pembantu-pembantu, orang-orang yang bersihkan. Dia kalau berada di Mekah, kasihkan pada orang kat Mekah. Sekarang kita berada di Madinah, bahagian lelaki pun ada orang bersihkan, bahagian perempuan pun ada bersihkan. Dengan mereka lah kita bagikan. Seorang fakir miskin kita nak cari di Madinah susah. Kadang-kadang ada, dulu ada banyak, tapi sekarang dah susah dapat. Sebab mereka semua kena tangkap kalau belum tak sedekah. Dan bila tangkap kena hantar negeri. Tapi kat Mekah tangkap pun datang lagi. Dulu kalau kat Mekah awak sangat susah. Awak jalan pun dia tarik. Dia kejar awak sampai ke hotel. Non-stop. Ini semua sedikit. Ini bukan betul-betul susah tau. Sedikit. Jadi kalau kita dapat nak pergi ziarah Rasulullah, bersedekah. Ingat bersedekah kerana Allah. Berapa awak nak sedekah, awak punya suka. Yang penting awak buat ikhlas. Awak bukan buat kerana terpaksa, kan? Merungut-rungut. Takkan hari nak sedekah Kalau awak tahulah kesyukuran dapat datang ke negeri Madinah, berhadap dengan Rasulullah, dekat dengan makam Rasulullah. Kalau agaknya kita rasalah nikmat ni kita terlalu hargai, dan kita rasa tanda kita nak bersyukur, kita boleh tolong banyak orang fakir miskin, sebab Nabi sayang orang fakir miskin, kita akan rasa tak ada masalah lah untuk kita nak bersedekah. Itu orang ada duit, kita ada duit, bukan tak ada. Semua orang pergi Mekah ada duit, tapi duit dia nanti bank dia balik, awak tengok datang 2 jadi balik 4. Itu duit dia habis kat situ. Itu biasa. So kita berada bersedekah, kita mesti nak masuk masjid. Masuk masjid, bagi orang lelaki dia masuk dari Babu Salam mungkin, dan terus dia cari Raudah kalau dia boleh. Tapi kita masuk tu dengan penuh rasa terlalu terharu lah, sebab kita dapat masuk masjid Nabi. Awak akan baca sejarah Nabi, awak akan jatuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila jatuh cinta tu, awak rasa tak perlu haram dia masuk masjid Nabi, takut buat satu kesalahan. Layak tak kita berdiri di depan Rasulullah? Layak tak kita berdiri berada di majlis Rasulullah? Layak tak kita masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua ni akan bercampur dalam hati kita. Dan kita dengan tunduk, kita tak terus pergi ke makam Rasulullah. Ingat, masuk masjid biasa apa pertama yang kita akan buat? Tahiyatul masjid. So masjid Madinah baik lelaki baik perempuan. Lelaki kalau dia dapat pergi ke Raudah, pergi solat di Raudah 2 rakaat. Raudah penuh sesak, salatlah di mana-mana 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian angkat tangan, baca doa, minta pada Allah berkatilah, rahmatilah ziarah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang untuk menziarah kekasihmu ya Allah, nabiku, berilah aku rahmat dan barakah daripada ziarah ini. Janganlah sampai aku mendapat fitnah daripada ziarah ini. Sebab apa fitnah? Macam-macam perkara boleh berlaku. Dan doa, minta kebaikan, minta pertolongan dan sebagainya. Baru kita beredah. Bagi orang lelaki, kalau dia berada di Raudah, dia naiklah, dia street level kat situ, naik kat situ, belok sebelah kiri dan terus ke pintu emas. Pintu warna emas. Jadi gold color. Jadi awak tengok ada 3 lubang. Berdirilah di arah situ, beri salam pada Rasulullah, dan lepas tu kita akan beri salam kepada Sayyidina Abu Bakar dan beri salam kepada Sayyidina Umar, dan patah balik ke makam Rasulullah, berdoa minta pada Allah, ya Allah, Engkau telah berjanji dalam Quran, barang siapa yang datang kepada Nabi ini, yakni Nabiku Muhammad SAW, dan memohon pada Engkau, minta diampunkan dosa, Kau akan mengampunkan. Hari ini ya Allah, aku berdiri di depan makam Rasulullah SAW. Aku pohon padamu. Saya ini menunjukkan keberkatan, kemuliaan Rasulullah. Ini indirectly istawassul. Faham tak? Dan ini Allah ajarkan dalam Quran.
Kita disuruh diri depan maqam Nabi, menghadap maqam Nabi, tapi minta kepada Allah rahmat. Allah beri kita rahmat sebab kemuliaan Rasulullah. Allah ajar dalam Al-Quran. Okay? So kita berdiri, kita tak minta dengan Nabi, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang lelaki, dia boleh diri direct ke depan. Kerana lepas itu dia akan pergi ke sebelah kiri dia. Dan sekarang dia menghadap kiblat. Lagi tadi kita nak bagi salam ni semua bagi orang lelaki, dia akan membelakangkan kiblat. Kiblat di belakang dia sebab dia sedang menghadap maqam. So dia menghadap maqam Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, patah balik ke Nabi, kemudian pergi ke sebelah kiri dia, pusingkan badan dia, sekarang dia menghadap kiblat. Jadi bila dia menghadap kiblat, bermakna sekarang maqam Nabi ialah di sebelah bahu kiri dia. Dia menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah. Ini bagi lelaki. Bagi kita perempuan, kita masuk tak semudah itu kita dapat terus pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So biasanya kita akan terus masuk ke dalam ruang yang dikhaskan khusus bagi perempuan. Ini kelebihan Madinah, kita tak campur. Lelaki perempuan tak campur. Ruang kita perempuan saja, ruang lelaki saja. Masa kita nak ziarah diatur. Pagi pukul 7 suku pintu akan buka, ada special pintu yang kita buka. Tapi dia selalu tipu-tipu kita lah. Directly kita akan tipu, kita pakai. Sebab kita tunggu ni pintu gate, saya dah bilang minggu lepas kan. Dulu dia pasangkan pagar macam pintu-pintu warna putih. Kemudian dia sekarang pintu putih tu ada, tapi tak sangat important. Yang belakang warna coklat, macam warna apa, kapur tu kat belakang kan, coklat itu. Itu ada salah satu pintu kat situ akan dibuka. So nyari dia buka pintu ni pukul 7 pagi. So orang semua berdulu kat sini kan. So besok orang tu buka pintu sini, dia tak buka sini, dia buka ujung sana. Awak tunggu sana, dia buka ujung sana. Dia tak tetap. Kadang-kadang dia buka tengah, dia buka sini. Mana sukalah dia hendak. Jadi kita kena banyak kesabaran. Jadi kita orang perempuan, awak datang belum tahu dapat masuk. So masuk terus saja. Kita tak akan dapat pergi solat di Raudah. Kalau itu bukan time solat. Kalau itu bukan time ziarah. Kalau time kita nak ziarah pun belum tahu kita pergi dapat semayang di Raudah dulu. So bila perempuan dia masuk, cari tempat yang dia nak duduk. Kemudian dia solat tahiyatul masjid. Cuma saya ingin ingatkan awak, bila awak nak solat kat Mekah, kat Madinah, awak kena tengok ada bahagian yang dikhaskan orang yang bawa anak. Awak mula tengok tak ada orang. Sekali awak duduk, dia tu bawa anak, dia ni bawa anak, alamak, inilah jadi ruang. Semua yang ada anak ada tak tahu satu tempat. So nanti awak berkeliling dengan budak-budak. Faham tak? Dia ni nangis, dia ni nangis, dia ni nangis, dia ni berlari. So jangan. Kawasan yang di sebelah dalam, sebelah depan tu, masuk itu kat depan tu, itu semua tak ada orang, tak boleh bawa anak. Anak sebelah atas. Kalau nak pergi ziarah, dia tak jauh. Kalau tak balik ziarah, awak akan nampak kawasan dia. Okay. Itu kawasan orang bawa anak. Di Mekah pun ada. Okay. So awak kena tengok mana kawasan yang banyak budak-budak, jangan masuklah. Nanti awak tak tenteram sikit. Budak kan bising-bising bangun nak itu nak ini macam-macam. So kita cari satu ruang, dah dapat. Sekarang kita taruh barang kita, Allahu Akbar, saja bersolat sunat tahiyatul masjid kerana Allah. Okey. Katalah sekarang awak masuk, awak tak dapat masuk ziarah. Awak sampai di Madinah barangkali lepas asar. Kalau gini-gini awak masuk masjid lepas asar, bangku sampai pukul 2, pukul 3, dia dah siap bersihkan diri begitu, awak masuk lepas asar. Pasal tak boleh ziarah Nabi, awak kena ziarah malam lah. So tapi sekarang apa nak buat? Awak masuk saja masjid, lepas tahiyatul masjid, ingat di mana Rasulullah? Depan. Sekiranya tak ada tembok-tembok ni, kita jalan terus saja. Kita boleh sampai ke makam Rasul. Mana Rasul dah dekat tau. Dah dekat dengan kita. So kita akan duduk, bawa buku beri salam pada Nabi. InsyaAllah bengkel haji semua akan dapat buku selawat tu. Siapa di antara pelajar saya, memang kelas saya dah ada buku risalah warna hijau. Okey.
Dan awak duduk di situ, awak beri salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tempat duduk awak. Beri salam pada Rasulullah, beri salam pada Sayyidina Abu Bakar, beri salam pada Sayyidina Umar. Kemudian balik kepada doa bagian Rasulullah, minta kepada Allah apa yang kita nak minta, sebab kita dah tak jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bukan mesti makna awak berada di depan makam baru beri salam. Setiap kali awak masuk masjid, berilah salam pada Rasulullah. Awak berada di depan Rasulullah. Sebab itu orang-orang yang pergi ke Madinah, kalau orang tu ada belajar, insya-Allah awak tengok sangat lebih tertib daripada di Mekah. Saat depan tu Rasulullah. Cuba bayangkan, kalaulah sekiranya memanglah kita berada di majlis Rasulullah, boleh tak kita buat hingar-bingar dalam masjid? Boleh tak kita buat tantu hara dalam masjid? Boleh tak kita buat perangai tak senonoh dalam masjid? Seperti apa? Katalah di depan Rasulullah. Rasulullah dekat depan. Kita duduk, kaki lunjuk, menghadap kiblat. Menghadap kiblat tu menghadap ke makam Rasulullah. Boleh tak kita buat? Ada orang, banyak orang pembuat. Ada orang awak tegur dia terima. Afwan. Hazar Rasulullah. Kita tengok kaki dia. Nanti terus Afwan. Saya bilang, ingat pada Allah. Rasulullah kata. Yang ingat. Yang boleh ditegur, boleh ditegur. Awak cakap terus dia tarik kaki dia. Ingat, kita haram sengaja menunjukkan kaki ke arah kiblat. Kalau awak punya kaki sakit, kita yang kaki sakit, saya pun sakit kaki. Kalau lama-lama kan, ini kiblat, kaki untuk ulur sinilah. Betul tak? Kaki ulur sana, tak apa. Kita tak menghadapkan kiblat sebab kita sakit. Faham tak? So kalau awak duduk dan terlupa, awak jaga. Dalam masjid, jangan menunjuk arah kiblat. Lagi kalau kita dalam masjid, kita duduk tak untuk hara, kita duduk kaki depan Rasulullah. Okay. Kadang-kadang tidur dalam masjid, lompat. Mekah dia dah buat cerita tidur kat masjid. Dekat Madinah pun orang perempuan bercerita lah orang perempuan tidur juga dalam masjid. Ada apa kita nak buat? Kejutkanlah. Masjid. Okay. Saya experience pasal kejut orang ni nombor satu. Sampai ada di antara mereka cukup kenal dengan muka saya. Saya pernah masuk kumpulan tu semua orang Pakistan. Wah, dia habis sembahyang, dia pembaring melunjuk. Kita tu itu jam Madinah bukan besar macam ini tau. Madinah, itu jam yang saya pergi, kita perempuan boleh diri depan pagar emas. Berdiri depan pagar emas. Kalau kita uzur, depan pagar emas tu, tembok, ada tingkap. Saya pernah bawa seorang saudara saya, dia pertama kali dalam hidup dia masuk Madinah, dan itulah masa dia uzur juga. So saya bawa dia ke depan tingkap. Dari tingkap nampak pagar emas. Macam sini tingkap yang saya berdiri, agaknya yang kat tudung purple tu dah makam Rasulullah. Boleh nampak terang. Sekarang awak tak jumpa pembayang, semua dah di tembok dah tutup. Dari situ beri salam. Subhanallah, dulu kita nikmat, tapi banyak khurafat orang perempuan yang buat. Okay. So kita pergi tempat orang perempuan nak pergi solat pun, sekarang tempat lelaki dah jadi paling dekat juga. Di belakang makam Nabi ada ruang belakang lagi saya. Bila ada terlindung sikit, so yang ada orang perempuan pergi, dia baring, dia tidur, makan Nabi kat depan tu. Macam dia baring kat sini, kat ujung tu makam Nabi, tak jauh tu. Dia tunjuk kaki. Saya pergi, kejut. Assalamualaikum, Maji Put. Rasulullah, ya, syarabnya, wahad syarabnya. Cakap Ustaz dah sikit. Lepas tu dia kata, so घर जाओ, यहाँ है मस्जिद, मेरे घर बहुत दूर है, परवाना ही माजी, ये नमाज है, zikir है. Saya cakap, jangan sini dapat ni kau. Dia kata, saya kejut dia. Saya bilang, dia kata depan Rasulullah, malu sikit. Dia bilang, kalau nak tidur, saya bilang kau balik rumah. Dia bilang rumah aku jauh.
Dia bilang, kalau rumah kau jauh pun, kau duduk di masjid tempat ibadah. Jangan macam, tak bagus. So, bila saya datang, saya selalu kejut. Lama dia dah kenal, dia duduk, dia nampak saya masuk. Wage, hotel. Dia dah datang, memang bagus. Tapi jadi kawan lah. Kita hormat orang tua, kejut baik-baik, Assalamualaikum, cakap betul-betul. Kita tak pandang dia rendah lah. Nan dia penat. Nak tengok banyak orang perempuan tidur kat masjid. Kita can understand. Rumah orang Singapura ni dekat-dekat masjid. Balik hidung aja, dekat aja. Rumah orang Malaysia ke siapa ni, atau sesiapa ni, mereka nak datang ke masjid 2 kilometer nak jalan. So kalau diorang nak macam kita pulang balik, diorang tak selarat kan. So diorang datang kadang-kadang nak dekat Zuhur, diorang balik sampai Isyak. Public toilet ada, makan boleh kat luar. Jadi diorang penat yang tidur kat situ. So kita jangan buat demikian. Orang mesti ingat, lelaki atau perempuan, ini Rasulullah punya masjid. Kita mesti malu, sahabat-sahabat tak buat demikian. Awak penat, baliklah. Okay? Tak larat, jangan datang. Larat, datang. Tapi jangan tidur di masjid. Duduk dengan penuh tertib. Kalau kita dah sampai, orang perempuan dah sampai masa kita dapat masuk ke dalam. Dan bila kita dapat masuk, jangan nak pergi, awak akan tengok bila pintu terbuka saja, orang Arab selalu dapat first lah. Kadang-kadang awak boleh dengar tau, dia nak masuk. Ini semua bukan peraturan Islam. Kemudian yang ada bila pintu gate buka, ini perempuan, ni saya tak tahu cerita lelaki-lelaki, saya cakap cerita perempuan. Menderu, tolak, lari. Masya Allah, ni semua adalah akhlak buruk, akhlak orang tak beradab. Kita, baik lelaki, baik perempuan, sama ada nak ziarah Rasulullah atau di mana-mana masjid pun, kita tidak masuk ke masjid berlari-lari. Itu adab rumah Allah. Mana masjid dalam dunia? Masuk masjid, always berdoa. Kita i'tikaf, kita berdiri pun kita dalam i'tikaf, kita duduk pun kita dalam i'tikaf. Kita tidak cakap melainkan yang perlu. Kita banyak berdoa, berzikir, beristighfar dan sebagainya. Sekarang kita berada bukan sebarang masjid, tapi masjid Nabi. Kita nak masuk ziarah Nabi. So jalan dengan tertib, dengan aman. Nanti kita lambat-lambat ustazah, tak dapat ziarah, tak dapat tempat. Yang tetapkan Allah, keikhlasan hati awak, keyakinan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, adab kita akan menetapkan di mana kita akan sampai. Ada orang dapat pergi ke depan, dia keluar dari sana, dia tak dapat rahmat, dia dapat bala. Kenapa? Dia takabur. Faham tak? Ada orang dia dapat tapi dia tak banyak cerita, dia tawaduk. Ada orang dapat dia tawaduk. Ada orang tak dapat, dia menyesal. Inilah bala-bala yang mengikuti kita, rahmat atau bala. So kita kena pergi dengan yakin, kalau Allah kehendaki dapat salat di Raudah dekat dengan makam Rasulullah, itulah rahmat yang Allah beri pada aku. Seandainya kita sampai, kita tak dapat pergi ke depan kerana orang terlampau ramai, bertolak-tolak. Jadi kita pun nak tolak-tolak ke? Kita pun tak nak langgar orang, tak ada berperang, tak ada beradab. Kita ingat Rasulullah suka tak aku buat gitu. Macam katalah kita ni makam Rasulullah, ni semua duduk tak nak bangun, orang banyak datang nak ziarah, semua tak dapat kerana awak semua penting diri sendiri. Islam tak ajar demikian. Kita always ingat orang lain, bukan kita seorang nak ziarah. Kalau kita ingin nak ziarah, orang lain pun tak. Dengan sebab kita duduk lama-lama, orang lain dapat ziarah. Yang paling penting kita mesti ingat, pertama sekali Allah melihat kita punya perbuatan. Kedua, ini majlis Rasulullah, di tempat Rasulullah. Apakah kita berakhlak buruk macam ini? Kita terlupa ajaran Islam. Sebab kita buat ibadat, tapi ibadat kita telah dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau kita dah sampai, tiba-tiba kembes ditarik. Sebab kembes ada, dia ada sekat kembes. Okay? Kalau musim umrah, mungkin ada bahagian dia tak buka. Okay, kalau musim haji, dia akan buka banyak bahagian untuk orang perempuan. Okay? So awak tak dapat sini, kat sana, kat mana pun boleh solat. Okay? Dalam bahagian yang dah dekat dengan Rasulullah. Tapi kalau dah sampai dekat,
Tiba-tiba dia orang tolak kita dengan kembes tau. Dia nak tak keluarkan orang dan lepaskan kembes. Seorang pegang sana, seorang pegang sini, seorang pegang tengah. Dengan kembes tu dia tolak orang. Awak macam faham tak cakap saya? Nanti kalau sampai saya tahu. Belakang kita ni semua kembes orang kali. Lepas tu dia pegang-pegang, dia dah signal tolak. Dia nak basuh tu, sekejap lagi lelaki nak masuk. Ini tempat lelaki. Sekejap lagi lelaki akan solat fardu. Kalau kita masuk 7, sampai pukul 11. Pukul 10 lebih dia tak pintu gate dah tak kasih masuk. Perempuan dah tak, siapa yang dekat dalam. Yang kat dalam pun dia nak pukul 11 lebih semua dah keluar. Ini orang kalau tak ditolak tak keluar. So dia akan tolak dengan kembes ramai-ramai sampai kita semua keluar. Jadi bila kembes sudah ditolak dah keluar, tempat tu semua yang kita ziarah Nabi akan jadi tempat laki-laki. Laki-laki dia tempat tu sekarang, bukan perempuan lagi. Okay, jadi kita kena keluar balik ke bagian perempuan. So kalaulah awak termasuk di antara orang yang kena tolak, ingatlah hari ini izin Allah tak ada. Rahmat Allah tak ada pada aku hari ini untuk ziarah dekat dengan Rasulullah. Namun kita bersyukur kita sudah sampai dekat dengan Raudah. Kita sudah sampai dekat dengan makam Rasulullah. Cuma tidak berdepan saja. Hari ini orang perempuan terus tak dapat bagian depan. Bagian Raudah pun tinggal sikit. Nanti ada gambar saya akan tunjuk. Okey, syukur jugalah. Cuma apa pun kita buat, fikir orang lain. Orang tolak kita. Dalam masa ziarah Rasulullah, orang perempuan, bukan orang lelaki tahu, dia akan tolak awak. Dia akan tolak. Kadang-kadang awak bertengah diri bila terjatuh. Pasal apa dia datang serbu. Kadang Pakistan, kadang-kadang Turki. Ini orang bukan macam kita tahu. Kita makan belacan, tak kuat. Okey. Ini orang semua, orang Turki makan daging tahu. Daging dia. Kita nasi berkoyan, dagingnya sikit. Kan, dia makan daging. Orang Pakistan ni makan chapati dia orang tahu, kuat. Orang tua dia lebih kuat pada kita. Saya dah cakap orang tua dia, dia panjat Jabal Nur, dia dah naik satu perempuan tua. Saya ingat tu tahun 99. Tu first time selepas 17 tahun saya masuk balik Mekah. Saya dah cakap aku akan panjat Jabal Nur. Bila saya nak naik ini sumpahlah susah. Saya tak kuat, saya macam padam pada macam penyakit. Orang ni kurus, orang ni tua. Dia naik jalan. बेटी क्या बात है कुछ भी नहीं अच्छा मैं जाऊँ naik atas dia naik atas dah pergi dah masuk kat dalam dia dah turun saya masih lagi naik subhanallah ini perempuan makan chapati saja dengan minyak sapi subhanallah kuat-kuat kita tak kuat so kadang-kadang orang-orang Turki datang satu kumpulan besar. Bangsa masuk, dia orang tak ada jalan pelan-pelan. Ustazah bilang kita jalan pelan-pelan, kita ikut peraturan, dia orang tak ikut peraturan. Ingat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa buat amal baik, siapa saja buat amal baik, walau seberat debu pun khairan yarah, dia akan lihat dapat balasan. Barang siapa waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa buat amal buruk, walau seberat debu sekalipun, dia akan lihat. Awak jangan ingat orang serbu, orang tolak, aku pun serbu, aku pun tolak. Habis semua orang dah buat gitu. Ingat, biar semua orang buat salah. Kita jangan buat salah. Kita buat betul. Kita terkeluar lain, terkeluar ring. Orang pandang kita rendah, tak apa. Allah tak pandang kita rendah. Kita manusia berakhlak. Faham tak? Kalau awak tampak, wah ni masuk, orang Pakistan masuk, orang Turki masuk, ni bangsa berlari-lari bertolak-tolak. Kan? Jadi kalau awak dah tahu macam itu, awak ada di tengah tepi lekas. Itu yang saya selalu buat. Bila nampak kumpulan yang agak kasar, kan, kita janganlah sampai diri kita kena lanyak, kan. Tepilah, give way, kau nak ambil tepat, no problem. Kita tengah duduk, kadang dia suruh bangunlah nak gaduh, nak buat apa, kasihlah, kau tak kasih. Just kita serah pada Allah. Always ingat, aku berada di majlis Rasulullah, makam Rasulullah di depan. Jangan berakhlak buruk, jangan tolak orang, jangan marah orang, jangan pentingkan diri sendiri. Kita nak salat, ini cara saya akan perlahan sedikit doa sampai ke bahagian ujung.
Bagian ujung jalan tu saya akan ikut setapak sampai 1 jam berdiri tau. 6 sampai 2 jam di setapak. Saya nak yang paling ujung sana, yang paling dekat dengan makam, itu yang sebenarnya Raudah. Yang lain tu bukan Raudah. Okey. Tapi bila orang tanya, bilang semua Raudah. Semua Raudah. Tapi saya pernah cakap dengan Ibu Aisyah, dia seorang yang jaga kat sana. Saya bilang, ni semua bukan Raudah kan? Aku tahu. Aku datang tahun 70-an. Aku tahu di mana Raudah. Raudah tak besar, tempat dia kecil. Okay? Tapi kalau orang semua dah bilang, ni Raudah, tak, bukan Raudah. Raudah satu tempat. So saya aim kat sana. So untuk dapat tu doa, minta pada Allah, dan saya pergi setapak. Kadang tersendat, tak bergerak. Setapak. Sampai depan. Dari depan, paling banyak saya tak doa pun kat sana. Kita boleh beri salam, boleh zikir dan sebagainya tempat lain. Cuma saya solat kat situ saja. 2 rakaat. Kalau ada tak banyak orang, 4 rakaat. Dan saya bangun kasih orang lain. Jangan tu sujud lama-lama. Ada orang nak sujud lama-lama. Dia tak fikir orang lain pun nak doa kan. Dia sujud tak nak bangun. Itu yang kadang-kadang kita pun nak salahkan pegawai tak boleh. Sebab ada kes pegawai tendang orang tengah sujud. Sebab dia tak nak bangun terus. Ni kita dah buat tu kerja jangan buat itu kerja. Kita sekadar mana tempat lain boleh doa, sama juga, semua bumi Allah. Okey, semua bumi Allah. Kalau dapat masuk kat Raudah, solat 2 rakaat dah, itu syukur. Okay? Jadi orang perempuan dia dah habis solat, dia keluar. Terus kalau dia keluar, kalau ada tempat ruang sebelah yang boleh sebelah luar sana, awak boleh duduk. Kalau boleh berdoa lah, tak ada, awak pergi balik ke tempat perempuan dan doa. Okay? Di mana pun Allah tahu. Kita di Singapura pun kita baca Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita baca dari Singapura, salam sejahtera atas engkau. Engkau tu mana dekat Nabi kita. Salam kita, selawat kita akan dibawa oleh para malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita dah dekat, kita sudah ada dalam masjid kan. So kita kena jagalah akhlak kita. Okey. Baik. Bagi orang lelaki, kalau dia nak berdiri lama depan makam Rasulullah, depan pintu gate, harus, bukan wajib, bukan sunat, harus berdiri lama di hadapan makam, jikalau yang demikian itu tidak menyusahkan orang lain. Orang nak diri depan makam, nak doa banyak-banyak, atau nak diri depan makam Rasulullah, nak baca Quran, ini semua mesti tawadab. Kalau dengan awak duduk situ, orang lain nak masuk, tak dapat tempat dan sebagainya, Nabi tak suka kita buat demikian. Boleh baca Quran tempat lain, boleh doa tempat lain, kan? Sesalinan. Okay? Setelah memberi salam pada Rasulullah, berunduk ke jarak kanan, jarak sasta untuk beri salam pada Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian berunduk lagi untuk Sayyidina Umar, dan kembali ke makam yang mulia, berdoa pada Allah dengan berwasilah pada Rasulullah SAW. Tadi saya sebutkan. Kemudian taklah dia jadikan makam di sebelah kirinya dan menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah barang yang dikehendakinya. Sebab boleh taklah memperbanyakkan duduk di Masjid Nabawi untuk beriktikaf, memandang mulia dan hormat terhadap penduduk kota Madinah, terutama para ulama, keluarga Rasulullah, orang-orang miskin dan penjaga bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Maliki, dia dekat Madinah. Satu mazhab Madinah sampai hari ini mazhab Maliki, Dan dia di Madinah punya dia malu pada Allah dan Rasulullah SAW. Dia tak pernah pakai kasut di Madinah. Tak pernah. Sangat malu. Sebab ini bumi Rasulullah, di tempat Rasulullah kat depan. Okay. So bila kita pergi sana, kita mesti ingat orang Madinah asli tu, ulama dia ke, penjaga-penjaga makam ni semua orang-orang baik, orang-orang mulia. Mereka senantiasa dengan Rasulullah SAW. Kita tak dapat, mereka jaga masjid tu, baik yang perempuan, baik yang lelaki. Cuma sebagaimana kita bilang, ada yang menjaga tu dia tak tahu tentang kelebihan yang dia dapat. Dan kadang-kadang keadaan menjadikan mereka kasar. Sebab orang-orang yang datang semua yang ada kasar-kasar, tak makan saman, cakap pun dia tak pakai.
Mereka nak tolak. So terpaksa mereka keluar suara. Patutnya depan perempuan, depan makam suara tak boleh keluar suara. Tapi kita akan dengar banyak perempuan terpekik yang pegawai. Banyak kan baik-baik. Satu dua yang buat silap je lah. Banyak kan baik-baik. Kalau yang jaga orang Indonesia, Malaysia ni semua, beberapa tahun perempuan ni yang jaga, nama dia Suraya. Kita pada saya, awak selalu ingat dengan siapa pun jadikan kawan, saudara. Awak senang begini. Saya tak kenal dia. Tapi bila saya pergi, bila tengok dia mesti dia ceramah, dia kasi tahu jangan begini, nasihat. Lepas tu kita pergi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak cakap Melayu bagus. Awak dari mana? Oh, dia bercerita, saya dulu belajar kat Madinah. Lepas tu saya kahwin orang Madinah. Terus saya tinggal kat Madinah sampai hari ni. Daripada anak dara sampai dah berumur, dah berpuluh tahun dah jadi rakyat. Jadi awak punya kerja saya ni lah jaga-jaga jemaah-jemaah yang datang sini. Lepas tu kalau kita berbual dengan dia kata mari ikut saya. Masuklah ke office. Selama ni kita tak tahu. Kita nampak Masjid Nabawi tu macam bawah je kan. Punya ada tingkat atas. Bawah sampai tingkat atas. Kasih tu, kasih ni, macam-macam dia kasih. Dapat. Lepas tu saya satu kali datang, dia kata dah pergi makam Nabi belum? Saya bilang orang tak ramai, kita tak apalah, kita dah biasa pergi dari sini pun boleh berzalam. Mari ikut saya. Mari ikut. So dia ajak pusing belakang, duduk dekat makam Nabi, bagian perempuan dekat belakang, masuk pergi buat. Okey, saya balik. Lagi satu nama Ibu Aisyah. Dia jaga bagian perempuan. Kan nanti awak tengok ni makam Nabi dia dekat situ. Kat situ aja berkesan. Dia boleh cakap Urdu, dia boleh cakap Turki, dia boleh cakap Arab, dia boleh cakap Pakistan, dia boleh cakap English. Bila saya sampai, Assalamualaikum, welcome, oh servant of Allah, I'm here to serve you. Masya Allah, saya bilang, begini sekali sambutan. Lepas tu jadi kawan. Lepas tu dia ajar saya, bukan ajar apa, dia ajar saya semasa sunat duha. Kita ingat, alah sunat duha macam mana aku tak tahu. Jangan ingat gitu. Kita duduk, kita belajar, kita dengar dia cakap subhanallah. Lepas tu saya selalu tengok, bila dia mengajar, nanti banyak orang yang cakap Hindustan, yang cakap orang putih. Nanti dia cakap. Kadang saya dari jauh, saya pasang telinga dengar apa dia cakap. Dan selepas tu, every year kalau saya pergi, nanti Allah akan temukan saya balik dengan dia. Nama dia Aisyah. Kalau pergi, buat cari dia, Ibu Aisyah. Very nice lady. Dia juga orang dari Pakistan. Dia juga tengok rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang ke Madinah. Dia tengok orang-orang jaga masjid, jaga makam. Dia kata kalau aku dapat jaga. Dia doa. So dia datang, dia empet orang-orang yang duduk belajar. Dan dia pun belajar sama. Dan lepas tu dia bagi nama dia. Tolonglah aku, cakaplah dengan ketua-ketua saya, aku nak duduk sini. Tapi dia orang kata susah, bukan senang. Tapi dia doa, dia tak putus asa, dia doa. Dia tinggal Pakistan. Dan lepas tu dia balik. Lepas tu dia tak ada cerita. Satu hari dia dapat satu phone call. Cakap, kau tak bekerja kat sini? Dia principal sebuah madrasah. Ada rumah, ada anak, ada cucu semua ada. Sekarang dah ada cucu. Dia tinggalkan everything. Dia kata, aku tak nak lagi balik Pakistan. Dia terus duduk Madinah, jaga makam Rasul sampai hari ini dah berpuluh tahun. Ini Allah menyatuk. Satu saya bilang, kita tak tahu apa tulisan kita tahu. Kota nak pergi haji pun 680 dah tinggal 544. Habis macam manalah kita dapat ke tidak ingat. Cari satu saja. Bukan Saudi tetapkan kota, bukan MUIS tetapkan kota. Allah yang tetapkan. Kalau Allah tetap kita pergi tahun ni, kita pergi tu. Kalau Tuhan kata tidak. Tahun lepas saya dapat dalam 680. Saya dapat, saya tolak. Saat Ramadan saya nak pergi. Jadi balik, hari puasa tak ada kat Singapura. Ramadan dah booking nak pergi. Lepas tu kita dapat. Kalau gaya haji pun tak ada, pengsan lah anak saya. Itu pun Ramadan macam nak pengsan dia menangis. Okay? So cakap tak apalah, nanti kita pergi tahun depan. Tapi bila tahun yang lepas tu kan, kota dah huru-hara, saya terus write in, saya bilang bagi orang-orang yang memerlukan, yang belum pernah pergi, kasih dia begitu. Nanti pada sekian-sekian tahun saya akan. Sebab apa? Saya dah booking 5 tahun dulu. Saya balik pada haji yang tahun 2005, saya booking lagi sekali.
Untuk saya punya final haji saya bilang. Lepas tu saya akan buat umrah saja. Jadi saya dah booking. So mereka dah beri tawaran. Saya masuk Malaysia. Tapi bukan untuk kota yang manusia punya kota tak pakai kan. Saya dapat masuk dalam senarai 680, tapi kota saya tak ada. Okey. Jadi kota saya dekat atas yang tahu kan. Allah je yang tahu. Bila wallahu alam. Okey. Bila wallahu alam. So kita always ingat macam itu. Okey. Awak nak pergi bukan senang. Dapat pergi mesti banyak bersyukur. Bila dapat pergi kita mesti buat sebaik-baik amalan yang kita berada sana. Terutama kita di Madinah. Di Madinah ni akhlak paling penting nak jaga. Tutur kata, tingkah laku, pakaian, kesopanan, ini semua nak jaga. Sebab kita berada di negeri Rasulullah. Saya tahu awak lihat orang-orang yang meniaga dia pun lemah lembut. Kau cakap orang manis, kita cakap baik-baik. Sebab mereka semua berakhlak. Mereka tahu depan mereka Rasulullah SAW. Memperbanyakkan solat di masjid Nabi. Ini tadi saya nak terangkan. Awak kena banyak duduk di masjid. Kalau antara awak nak pergi ziarah sana sini, kalau awak dah biasa ziarah, awak tak pergi lagi pun tak apalah. Sebab kita akan, kalau awak sana pergi, akan setiap kali share je ke bawah. Pergilah pasar kurma lah, ladang onta lah. Kalau kita dah biasa pergi, duduk kat masjid lagi utama lah. Kalau awak first time, pergilah semua. Dan kita membanyakkan solat di masjid Nabi SAW. Orang yang banyak hutang qada lah, orang tak ada hutang solat sunat. Okay? Dan sunat berpuasa kalau awak berada di Madinah. Kalau tak dapat puasa tak apa. Kalau tak larat tak apa. Solat. Okay? Dan bersedekah. Banyak. Bawa duit ni nak buat sedekah. Okay? Dan banyak membaca Al-Quran. So kita berada di Madinah, di Mekah ni, kita pergi ke kedua negeri untuk beribadah kan. So kita punya keperluan tu, hotel kita tu untuk kita balik untuk sarapan kita, makan tengah hari, makan malam dan untuk rehatkan badan. Lain masa kita pergilah ke masjid. Habis tak boleh shopping kalau awak nak beli barang, bukan tak boleh, bukan haram. Mana kadang-kadang awak balik masjid ada orang jualan, nampak yang apa-apa perlukan, belilah, tak ada salah. Faham tak? Tapi janganlah awak tinggal di kawasan East, dekat dengan Kaabah. Okay? Tak jauh daripada Masjidil Haram. Tapi macam saya tengah duduk sini, ada orang bilang jualan-jualan kat sebelah sana. Nak jalan jauh juga. Tapi sana banyak barang. Jadi kita ni dengar macam gitu. Amalia kita lepas main semua. Ini bukan kalau bukan bulan puasa kan. Lepas kita sarapan kita pergilah jalan tengok barang tu. Awak jalan. Matahari mulai keluar kan. Jalan. Nak tengok tu tengok semua ambil beli. Lepas tu kalau ya ada pergi lepas zuhur. Lagi matahari tengah terik. Panas dah kena. So tenaga makin kurang. Tenaga habis kat mana? Jalan-jalan untuk shopping. Okay? By the time awak masuk masjid, kalau balik nak pergi masjid, awak dah penat. Tenaga semua dah keluar. Untuk shopping awak. Kata shopping jauh. Bila nak buat ibadat, dah tak larat buat banyak-banyak. Nak solat banyak-banyak, tak larat. Nak baca Quran banyak-banyak, mengantuk. Dan akhirnya awak balik cepat keluar masuk masjid, solat fardu balik. Awak tak duduk lama di masjid. Awak duduk lama di mana? Di tepi jalan. Asal orang kita kan terbiasa Ramadan pun tepi jalan kan. Bazar ni tahun saya dengar makin banyak. Bazar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab ibadah kita rosaklah kalau kita habiskan masa pada perkara yang tak baik. Okay? Dan kita baca Al-Quran sebanyak mungkin yang lebih. Kalau awak musim haji, awak akan ada 8 hari di Madinah. InsyaAllah. Boleh khatam boleh? Boleh khatam. Lebih kurang sekali boleh khatam. InsyaAllah. Kalau awak rajin. Kalau awak ahli membaca, InsyaAllah boleh khatam. Tak buang masa. Okay? Dan sunat menziarahi ahli Baqi', terutama hari Jumaat. Ini soal hari Jumaat ini yang sunat. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Tapi bagi awak nak tahu kat mana Baqi', depan masjid. Tanah perkuburan Baqi' depan Masjid Nabawi. Tapi banyak orang tak tahu. Tak jauh.
Kadang-kadang orang nak pergi masjid kena lalu kubur, tapi dia tak tahu itu kubur. Sebab keliling kubur shopping. Orang buat jualan. Jadi awak tak tahu itu kubur. Sampai orang beritahu awak, belakang kedai ini kubur. Kubur apa? Baqi'. Okey. Dan kita nanti akan ada gambar semua akan ditunjuk. Kita juga disuruh pergi Jabal Uhud. Kalau boleh hari Khamis, tapi kita tak boleh tetapkanlah, ni Syekh yang tetapkan. Dan sunat ziarah Masjid Quba. Masjid Quba ialah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum mendirikan Masjid Nabawi. Nabi dari Madinah hijrah dan Nabi nak pergi dari Mekah hijrah nak pergi ke Madinah. Sebelum masuk ke Madinah, Nabi berhenti di kawasan sini dan Nabi bina Masjid Quba ni. Dan kita kalau berada di Madinah, kita bila Syekh kata suruh nak ajak kita ke Masjid Quba, kita angkat wuduk dari rumah. Sampai Masjid Quba, solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Pahala macam mengerjakan satu umrah. So ada orang dia salah faham. Okey, hari-hari dia nak pergi Quba. Pasal dia nak pahala satu umrah. Kita dah buat umrah kat Mekah. Sekarang kita dah berada di Madinah. Antara awak pergi Masjid Quba untuk nak solat sekali saja cukuplah, bukan tiap-tiap hari. Sedangkan awak nak pahala satu umrah, kita tak payah pergi Masjid Quba. Kita sekarang berada di Madinah kan? Di kota Madinah pun kita boleh dapat pahala satu umrah. Kita kat Singapura pun boleh dapat pahala satu umrah. Macam mana? Subuh, angkat wuduk, solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat, kemudian fardu subuh 2 rakaat, kemudian duduk berzikir, berdoa, beristighfar, baca Quran sampai matahari terbit. Jangan bergeraklah. Kalau bangun nak ambil kitab lain, maknanya kita memang nak buat ibadat, tak pergi mana-mana. Kita buat, matahari terbit. Kalau kita dapat, tunggu lagi setengah jam, baru masuk sunat isyraq. Sebenarnya sunat isyraq, pahala kita ditulis mengerjakan satu umrah. Kalau begitu tak payahlah pergi Madinah kan? Pasal apa? Dah dapat satu umrah, 10 hari dah 10 umrah kan? Tak payah pergi Mekah, Madinah. Aku kat Singapura pun boleh buat. Memang boleh, pahala satu umrah. Tapi awak tak dapat kelebihan Mekah dan Madinah. Umrah je dapat. Satu fardu kita buat di Mekah seperti kita buat 100,000 fardu di tempat lain. Kalau awak buat di Madinah, awak dapat 1,000 waktu. Okay. So, jangan terpedaya. Antara awak pergi solat di Masjid Quba setiap hari lagi afdal awak duduk di Masjid Nabawi. Sebab itu Masjid Nabi Okay. Jarang Masjid Kiblatan, nanti kita akan bincangkan. Apabila hendak meninggalkan kota Madinah, lakukan ziarah wada ke Masjid Nabi dan makam Rasulullah semuanya tidak ditujukan. Ini akan diterangkan nanti. Bagi kaum wanita buat masjid ini tidak digunakan untuk menziarah Rasulullah di bahagian hadapan, kanan dan belakang. Hanya yang benar yang digunakan bagian raudah yang terakhir dengan tempat yang terhad waktu ziarah. Ini masa saya bikin slide ni, Madinah tidak buka 24 jam. So kita datang ziarah tiap-tiap hari sampai hari ni 7 pagi sampai 11 tengah hari. Kalau hari Jumaat lagi cepat 10 kita buktikan. Dan lepas Zuhur 2 sampai 3. Tapi sekarang Masjid Nabawi dah tidak ditutup lagi. Dibuka 24 jam macam Mekah. So kita dapat ziarah lagi lepas Isyak. Lepas Isyak ada ziarah lagi. Dalam mungkin 2 jam dikasih. Okay, kita ada ziarah waktu malam. Tapi yang paling penuh nanti di pagi punya ziarah. Okay. Sekarang kita akan tengok slide. Baru nanti saya dapat terangkan awak bagian-bagian dia. Tadi cuma cakap je kan. Ini luar masjid ini kubah hijau. Nampak ni kubah hijau? Ini kubah hijau ni bawah dia makam Nabi. Ini semua yang awak tengok ni adalah pembaharuan. Dulu-dulu ni semua tak ada. Bawah makam Nabi ni kita boleh, saya dah cakap, daripada tembok tu ada tingkap. Jadi orang yang tak dapat masuk, dia diri kat tingkap. Nampak?
makam pintu mas. Sekarang awak tengok semua tembok ujung sampai ke ujung. Awak tak dapat nampak apa benda. Okey, nampak ni? Ini kat luar, ini makam Nabi. Okey. Waktu pagi. Ini waktu malam. Kawasan dah diluaskan sangat, dan dipasang payung, dipasang macam-macam. Hebat sekarang. Dulu kecil. Dulu kawasan ni kubah hijau, bawah dia, Masjid Nabi tu kecil, tak besar. Jadi di luar tu kedai-kedai, banyak kedai. Banyak kedai, semua dah dipecahkan. Dan dilapangkan, masjid kita di-extendkan begitu besar. Okey, dah jadi besar. Extension ni semua extension. Ni semua extension. Awak nampak ni semua extension. Okey. Ya, awak nak tahu original dia, kalau awak jalan dah satu masjid, memang kita tak agak nak jalan terlalu jauh. Saya biasa pergi, tapi kadang-kadang sekarang dah tua sikit dah tak buat. Saya kalau jalan pergi, punya satu kali saya pergi, saya jalan Masjid Haram, saya jalan keliling luar, ambil nombor-nombor pintu semua. Sebab saya nak buat tahu tempat mengajar, nak terangkan. Okay. Kadang Masjid Nabawi pun saya jalan seluruh. Masa dah extension ni sekali je saya dapat buat. Lalu ada masa saya pergi tu satu bahagian tak boleh jalan, tengah bikin. Okay. Terlalu luas sekarang. Okay. Dan ini bahagian awak tengok ni semua lelaki tau. Ini bahagian lelaki yang pintu. Ada tempat perempuan tak boleh masuk. Ada tempat lelaki tak boleh masuk tempat itu, sebab itu tempat perempuan. Ada tempat perempuan tak boleh masuk tempat lelaki. Dan masa malam saya nak balik daripada nak keluar dari Madinah. Okey. Ni Syekh Haji biasa buat kalau awak mungkin last day awak mungkin dari sini akan balik ke Singapura. Yang ada orang dari Madinah pergi ke Jeddah balik Singapura. Ada orang dari Mekah, dia pergi Madinah lebih awal, dari Mekah terus pergi ke Jeddah balik Singapura. So malam yang sebelum awak nak belayar besok, itu malam bukan semua syekh, tapi mesti dibuat sampai hari ini. Setengah-setengah syekh ada malam last makan bersama kan. So dia panggil malam halal bil halal. So foto session lah, macam-macam. Foto session memang sebelum tu, tapi hari tu foto lagi, ceramah lagi, makan lagi, gembira lagi, macam-macam. Kadang-kadang ada pementasan semua. Kalau dalam grup ni ada selebriti, ada pelakon ke penyanyi ke DJ, nanti ada pementasan. Okay? Macam-macam dibuat ni sudah jauh daripada ini. Tapi saya tak pernah. Kalau mereka buat macam itu, saya tak pernah. Dia tak makan hari itu pun tak apa. Dia hotel dia makan sedap, tak kisah, tak luar banyak je. Tapi apa kita malam terakhir? Saya ingat always, besok saya nak belayar. Malam tu kita nak tinggalkan Rasulullah tu. Macam mana hati kita nak tinggalkan Rasulullah? Rasa macam tak nak keluar dari masjid. Saya pernah kita duduk kat masjid tu jam bukan 24 jam. Sampai kita berkak, gulung semua tika-tika. Last dia kata, Okhi, cukuplah. Keluar. Kita dah kasih bacan. Keluar pun kita tidak balik. Dah masjid dah tutup, perempuan dah tak boleh duduk dalam. Tak keluar dah, kita jalan sampai kawasan ni. Kita nampak lega sikit, jalan depan kita nampak pintu mas. Dari kawasan yang nampak ni kan, nampak pintu mas. Nampak pintu mas, kita pergi salam dari situ. Itu malam terakhir. Nak masuk lagi dekat dah tak boleh. Dari situ kita pergi salam, berdoa kepada Allah. Polis nampak halau kita. Polis jalan diri lagi. Tapi lepas itu, yang tadi punya video saya tunjukkan belakang sebelah sana kan kawasan lapang. Malam-malam kadang-kadang boleh tengok grup-grup orang yang duduk, yang berdoa kepada Allah. Ada grup yang nak balik. Jadi mereka ada perempuan dan lelaki, lelaki kat depan, ada imam dia, doa. Kita tengok, kita pun duduk sekaki sama-sama dengan mereka, doa perempuan. Awak kalau tengok imam-imamnya doa dengan air mata bercurah-curah. So saya nasihatkan awak, kalau awak pergi, jangan duduk setempat, jalan baik-baik tempat. Baiklah perempuan, kerana awak jumpa grup-grup
orang yang sedang berdoa menangis-nangis, duduk dengan mereka. Kalau lelaki dia duduk dengan lelaki, perempuan duduk dengan perempuan. Ikut doa dia. Kita tak tahu bahasa dia apa dia bahasa. Bahawa ada Pakistan, ada orang Bangladesh, ada orang apa pun bangsa dia. Kalau sedang berdoa, ada mereka duduk baca, kita duduk sama-sama tumpang dua orang punya doa. Mudah-mudahan kita dapat rahmat. Okey. Jadi ini kalau jadi jalan lah, pusing malam-malam, kita dah pusing, dah puas, baru kita balik, baru dah cari makan. Okay. Ini awak tengok ni, ini salah satu bentuk pintu-pintu masjid. Macam ni bentuk dia. Okay. Ini pintu bakai. Pintu semua ada nama. Tak gerak video. Okey. Ini di dalam Masjidil Haram. Cantik masjid dia. Dan lampu-lampu dia very unique. Okey. Awak akan tengok ni, kita tengok tembok dia, lampu-lampu dia, tulisan-tulisan dia, dia punya kaligrafi, dia punya ukiran-ukiran semua beautiful. Okey. Ini juga di dalam masjid. Ini kalau awak lihat yang macam ini, ini dah sampai kepada tembok yang sebelah sana depan adalah makam Rasulullah. Tembok ni orang lelaki saja dapat tengok. Masa dulu saya pergi, ustaz saya, Allah yarham, Allah rahmati dia, Ustaz Abdullah pesan, kalau awak pergi awak tengok tembok, awak akan jumpa ujung seterujung salah satu daripadanya semua nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 300 lebih nama. So masa itu kita perempuan boleh pergi dan saya masuk, saya cari. Ustaz dah pesan, so saya cari, saya cari. Betul nama Rasulullah. Sekarang yang dapat semua lelaki. Tapi yang ada pergi pun dia tak tahu. Ini di luar, di dalam masjid. Di kawasan luar. No, this is kawasan dalam masjid. Dalam masjid. Sebab dalam pun dia ada payung. Di luar dan dalam. Saya rasa di luar. Di luar masjid. Sebab dalam masjid pun ada payung. Dalam masjid pun ada payung, ada sliding. Ada sliding, boleh buka. Okey, ini yang important saya tunjuk awak. Okey. Ini tidak exactly. Okey, tapi lebih kurang. Okey. Ini awak tengok. Ini bagi perempuan, bagi lelaki, saya nak bilang bagi lelaki. Lelaki akan datang. Nampak kereta saya sebelah atas tu. Dia akan datang dari sana, masuk ni bambu salam kat sini. Dia orang lelaki akan datang, berjalan-jalan. Okay, sampai kawasan ini semua dia boleh solat. Tapi kalau dia dah kawasan sini dan dia sampai ke sini, dia turun ke bawah. Ini raudah bagi lelaki. Raudah bagi lelaki sepenuh yang hijau ni. Untuk perempuan yang ini yang light blue. Nampak tak? Dia tinggalkan sikit saja untuk perempuan, untuk orang kalau berdiri satu kali sujud, tempat sujud satu kawasan untuk satu sajadah. Lain semua bagian lelaki. Okey, orang lelaki dah solat di sini, dia keluar balik dan dia pergi di sini. Sampai orang dia ada pintu mas dan dia akan beri salam dari sini pada makam Rasulullah dan apakah Sayyidina Umar. Okey, dia pergi sebelah. Okey, dan kawasan ini sebelah sini ialah Babu Jibril, sebelah sini ialah Babu Nisa. Inilah dua pintu yang asal yang mesti ada. Jadi mereka telah cantikkan, tapi awak boleh tengok dari pintu lain dia ada awning. Pintu tu ada awning. Dia lain daripada pintu lain. Dan itu pintu asal. Dulu kita senang masuk. Kita kalau masuk, orang perempuan masuk, ini kawasan ini kita akan masuk, kita akan terus jalan. Okey, dan dekat sini kita ada beranda untuk ahli sufa. Dan kita jalan sampai sini, sini dah dapat orang perempuan ini di kawasan. Okey, dan di sini kawasan ini selalu penuh dengan taik burung sebab dia terbuka dulu. Sekarang dah dipasang
dia punya kubah tu, dia boleh tolak. Ada waktu bila panas tolak, awak nampak benda batu tu berjalan, dia slide kan, okay? Dan awak nampak langit. Bila dah tak panas, dia akan tutup balik. So kita orang perempuan, kita akan duduk di tempat perempuan, ingat tempat perempuan, okay? Dan bila pintu kita dibuka, dia akan panggil mana satu truk dia kasi masuk. Biasa kita akan dibawa masuk sampai ke kawasan ni lah, jalan-jalan ikut orang akan sampai kawasan sini. Ni orang perempuan dia tempat menunggu. Lepas tu nanti dari sini dia akan dibawa awak ke kawasan sini, dan lepas tu baru pergi ke sini. So sini adalah camp base. Okay? Di camp base sini, kalau kita masuk, kita terus ke sini, memang biasa macam itu. Tapi yang selalu penuh orang. Apa yang saya selalu buat, saya masuk dan saya tak terus ke sana. So nak sampai ke depan ke tempat raudah lambat. So saya akan pergi sampai ke depan camp base dan duduk baca selawat, berzikir. Apa saya buat di semua camp base yang adalah hitam camp base. Dia tutup, perempuan tak boleh terus direct ke depan. So kita duduk di sini. Dan bila kita tengok masa kita dah dapat, peluang kita dah dapat, kita keluar dan ikut kumpulan ni masuk sini dan kita terus masuk. Awak tengok ni line panah merah kan. So kita jalan, kita bersabar, doa dan jalan lagi. Okay. Makam Rasulullah yang raudah tu, awak dapat bagian-bagian ini aja. Yang untuk satu orang punya sujud, yang di belakang sini, ini bukan kawasan raudah. Tapi dia akan bilang awak ni semua kawasan raudah. Kawasan raudah ikut yang hijau. Okay, ikut yang hijau, so kita yang the first barisan saja dapat kawasan raudah. Yang belakang ni dulu kita tak ada sekat-sekat. Kita tahu ni kawasan raudah sebab tiang dia berbeza dan tiang di tempat-tempat yang lain. Tiang dia bawah semua dia catkan warna brown, coklat. Tapi sekarang dia cat semua tiang-tiang pun bawah coklat. Jadi awak tak dapat bezakan. So kalau awak di sini pun awak nampak tiang coklat, sini pun tiang coklat. Jadi macam mana? Jadi dia dah tukar. Pasal mereka tahu, orang dah tahu kat mana nak cari raudah. Tak ada dia buat lebih, dia masuk. Jadi kita dua perempuan, bila masuk perempuan kita dapat penuh ni tau. Semua ni kita dapat. Laki-laki tak ada. Tapi kerana perempuan bawa khurafat, banyak sangat khurafat, tahan sekarang kita tinggal untuk satu baris saja. Okay. So tak apalah kalau kita tak dapat pun dapat dekat sini. Ini dah semua pagar yang warna kuning ni semua dipagahkan. Dalam kawasan ini, makam Rasulullah ni, ialah kawasan rumah Aisyah. Dan ada rumah isteri-isteri Nabi yang lain semua di sini. Dan yang sebelah ujung sini ialah rumah Fatimah. Sekarang awak kalau pergi dalam ni dah kosong, dah tak ada apa benda, tinggal makam aja. Yang barang-barang rumah-rumah semua dah tak ada, mereka dah angkat pulang. So awak pergi orang mana daerah pun tak nampak apa benda. So orang lelaki dia beri salam di sini. Orang perempuan dia dah beri salam di sini, kan? Lepas tu dia akan beredar dari situ, Dia dah habis di sini. Kalau musim umrah, sini dia kepung. Nampak tak sini? Kepung terus awak dia masuk. Musim haji biasanya dia akan buka bagi perempuan kepungan ni. Seorang perempuan dapat pergi sini ada macam beranda, awak boleh duduk. Beranda tu dulu dekat sini dialihkan. Atau masa dialihkan kat sini, dia dialihkan. Okay? Jadi awak pergi kat sini. Dan sini kawasan yang kuning ni, keliling kawasan dia itulah orang pegawai dia boleh duduk, boleh jaga kita. Okay? Dan kita orang perempuan kalau musim haji, kalau tak dapat kita di kawasan dekat sini, kita boleh pergi salam dekat sini atau kita boleh pergi sebelah sini. Dan sini adalah tempat yang ada Babu Nisa, ada Babu Jibril. Sini kawasan Jibril selalu turun. Okey, kawasan sini dan kawasan sini. Ini makam Rasulullah, ini masjid. So Rasulullah daripada rumah keluar terus ke masjid. Okey,
Rumah Rasulullah bersebelahan. Keluar rumah dah boleh masuk masjid. So Jibril biasa datang di kawasan sini dan kawasan sini. Di tempat Jibril datang. Okey. Jadi orang perempuan kalau musim haji dibenarkan sampai masuk kawasan sini. So kita dah beri, kita orang perempuan dah sembahyang 2 rakaat, dah berdoa, kita pun keluar dan kita jalan sini, belok ke sini, dan di kawasan sini diri satu tempat. Sebab kita tak ada nak balik-balik. Sebab kita bukan menghadap makam, kita side dia je. Dari satu tempat tu dengan penuh takzim, tunduk, kita beri salam kepada Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan berdoa. Kita tak ada balik-balik. Sebab kita orang perempuan tak dapat berdiri depan sini. Okey. Habis kita tu, kita rapat, kita keluar balik dan terus jalan keluar balik. Okey. Jalan keluar balik. Okay. Terus keluar. Ini balik ke tempat kawasan perempuan. Okay. Ini untuk musim haji. Kalau musim umrah, saya bilang awak, biasanya dia tutup ni. Tutup. Melainkan umrah ziarah. Umrah ziarah dah tak ada harapan kita. Sebab dulu dia buka sikit. Jadi ramai orang datang, mana-mana orang datang buat umrah ziarah. So umrah ziarah biasa tak banyak orang. Orang semua dah balik, orang haji semua dah balik. Visa umrah belum keluar. Tapi yang masuk situ biasanya orang Arab yang dapat masuk. Orang tinggal daerah sana mereka tak perlu visa. Dibuka untuk orang Singapura. Orang Singapura baru-baru dapat pergi. Jadi kita siapa yang dapat pergilah untunglah. Dia boleh duduk di Raudhah ni setengah jam. Tak ada orang kacau. Senang untuk solat, untuk doa. Dan masa biasa ni dia buka kita semua ni. Jadi kita boleh duduk kat tempat Raudhah, tak ada orang kacau. Kita boleh lama lah kat sini. Tak ada masalah. Even masa tawaf, orang perempuan di sini kita tawaf orang tak ramai. Okay? Tawaf biasa orang haji dah tak ada tau. Semua dah balik. So boleh tawaf nak cium Hajar Aswad. Habis tawaf lain tak aja. Sekejap nak cium. Dah habis cium, pergi lagi balik ke belakang, masuk cium lagi. Ikut turn lah. Senang dapat cium. Itu masing-masing bagian. Okay? Kita tak dapat cium Hajar Aswad bukan makna haji kita tak umrah kita tak ada nilai. Jangan ingat macam itu. Faham tak? Cium Hajar Aswad tidak sunat bagi orang perempuan, harus jika tidak ada fitnah. Dan sekarang kalau kita pergi musim yang penuh orang ni, bagi orang perempuan tidak disunat, tidak diharuskan lagi. Sebab kita akan depan, belakang, kiri, kanan dengan laki-laki. Dan banyak tolak menolak dan sebagainya. Kalau tak ada, tak ada. Di tempat sini pun, kalau biasa ditutup, jadi kita masuk sini, dari darah keluar. Okay. Ini bayangan sedikit lah. Awak tak akan terus direct. Awak masuk jalan-jalan. Nak sampai ke sini makan masa. Nak sampai ke sini makan masa. Nak sampai ke sini lagi makan masa. Dan biasanya mereka utamakan orang Arab. Orang-orang Indonesia, Malaysia, Singapura always the last. Kadang-kadang orang tu masuk pukul 7. By the time dia tutup, awak tak dapat ziarah. Biasanya gitu. Kadang-kadang dia kesian dapatlah doa sajalah. Doa. Okey. Ini yang saya bilang warna coklat ni kan? Nampak tak ni? Ini asal punya tiang-tiang yang warna ini menunjukkan dia Raudhah. Seorang akan berbusu-busu, terutama orang lelaki. Dia nak berdoa kat sini. Okey? Ini mihrab. Ini macam gini ada 2-3. Orang perempuan dah tak dapat tengok pun. Okey, tengok dah tak gambar. Ini mihrab Nabi. Memang zaman Nabi tak ada rasa sedikit gini. Tapi tempat Nabi solat di sini lah, kawasan Nabi solat. So biasanya orang kejar nak solat tempat Nabi solat. Okay. Ini orang laki-laki lah. Orang laki kalau enggak doa banyak-banyak pada Allah, pandai tengok waktu yang sesuai boleh sampai ke sini untuk solat. Jadi ni macam ini ada 2-3 baca. Awak tengok ada tulisan dia. Awak tanya orang tentang satu mihrab Rasulullah. Sebab ada mihrab Osmania. Mihrab orang Turki pun ada. Macam ini lebih kurang. Ini mimbar Rasulullah. Ini asal mimbar yang daripada batang kurma. Bila Nabi bikin mimbar baru, dia batang kurma tu menangis. Sebab Nabi takkan bersama dengan dia lagi. So ini tak dipakai. Ini sebagai exhibition kita nak tunjuk. Jika juga kita tak dapat masuk. Sebab ini semua kawasan laki-laki dia dapat. Okey. Ini yang saya cakap pintu mas.
Okey. Jadi orang perempuan dulu kita diri depan sini macam lelaki. Okey, tapi ada setengah perempuan dah buat silap, polis marah pun dia tak boleh. Apa dia buat dah depan Rasul, akan Rasul kan, yang ada berpaut, cium pintu gate. Pintu gate bukan zaman Nabi kerajaan Saudi yang buat. Okey, dia marah pun dia tak boleh. Laki-laki yang jaga kat sini, dia takkan nak pegang. Nanti dia pula kena masalah kan. So dia pakai benda dia sebat-sebat. Yang ada ambil selendang, gosok pasal tak cukup kilat dia. Okay. Jadi itu dengan sebab perempuan buat banyak sangat khurafat. Akhirnya perempuan ni tahan. Tak kasi kita hilang nikmat ke, tak dapat ni, tapi tak apalah kita stay dekat dengan Rasulullah. Okay. Bukan mana awak dapat diri depan ni, awak dapat cium masuk ni, awak lebih hebat daripada orang yang tak dapat. Kadang-kadang awak cium jadi takabur. Balik cerita dengan hebat-hebat kan. Ada orang yang tak cium, dia rugi. Rasulullah berada di hati orang-orang yang beriman. Okay. Awak dapat diri, awak ada kat masjid. Okay. So kita tengok, okay, di sini ialah makam Nabi Muhammad SAW, kawasan sini. Kemudian yang ini orang lelaki dia beri salam, datang dan dia berdiri di depan, dia beri salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan lepas tu dia ke kanan dia untuk beri salam kepada Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Saya tak mendengarkan bacaan dia sebab dia akan makan masa. Saya nak kejar masa. Okay. Bawa tengok ini makam Sayyidina Umar. So orang lelaki dia berdiri depan sini beri salam kepada Nabi. Kemudian dia pergi ke sini, nombor 2 pergi beri makam salam kepada Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Lepas tu dia balik ke nombor 1 menghadap makam, minta kepada Allah. Dan dengan kalau dalam kata dalam Quran, siapa yang berdiri di depan makam depan Nabi ini dan mohon kepada aku, mohon kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Dan kita minta ampunlah. Ini wasilah. Dan lepas tu dah habis doa, pergi sebelah sini. Kemudian bermakna sini kita menghadap makam kan. Ini kita tidak menghadap makam. Mana sekarang kita menghadap kiblat. Bila menghadap makam bermakna tak menghadap kiblat. Okey. Sound tak ada. Sama-sama. Sound dia rosak, so tak dengar apa bunyi itu. Kamera? Okey. Okey. Itu yang dalam masjid. Belum habis. Ada ziarah. Tadi awak dengar tentang kiblatan dan sebagainya. Ada cerita dengan okey, di Masjid Quba. Jadi dalam Masjid Quba kan, Nabi yang zaman tak ada lagi dia cantik. Pelepah-pelepah korma saja yang dinaikkan. Tapi dah diperluaskan. So bila kita angkat wudu, dan kita dari rumah, solat 2 rakaat di sini. Bermakna kita solat 2 rakaat dalam tahiyatul masjid lah. Kalau nak solat lebih daripada itu boleh tak? Boleh. Kalau bukan waktu haram, kita sunat kita buat. Bagi perempuan yang uzur, kalau pertama kali datang, ikut, jangan tak ikut, takut jangan masuk lah. Diri di luar saja. Sebab apa? Pertama kali kan. Jadi kalau awak tak tengok masjid ni, sayang pula kan. Jadi pergilah tengok apa yang ni. Masjid apa? Masjid Quba. Masjid pertama. Antara Mekah dan Madinah, Nabi nak dekat masuk ke Madinah ni tak jauh daripada Madinah, 5-6 km je. Nabi berhenti di sini di kampung Bani Sulaim, dan di sini Nabi bikin masjid. Dan lepas tu Allah turunkan perintah solat Jumaat yang pertama. Solat 5 waktu telah diwajibkan pada tahun 10 masuk tahun 11 Isra Mi'raj Nabi. So cuma solat fardu saja. Hari Jumaat tak ada solat. Bila Nabi berhijrah sampai di Masjid Quba,
Di situ di kampung Bani Sulaim perintah untuk dirikan solat Jumaat yang pertama ada dirikan di sini. Okey. So siapa yang solat 2 rakaat di sini, pahalanya seperti mengerjakan satu umrah. So siapa yang pertama kali datang, kalau sekiranya uzur, datang tak wajib lah. Dan tak uzur masuk dalam. Cuma musim haji orang ramai lah, terlalu ramai. Tahun lepas ada hamba Allah yang pergi pada bulan Rabiul Awal. Dan dia kata orang punya ramai berasak-asak bertolak-tolak nak masuk jam, nak keluar jam, betul-betul kena berasak. Heran pula macam Kubatak. Penuh kita pula macam itu. Rupanya Maulid Rasulullah. So banyak Arab-Arab Maulid Rasulullah diturun. Okey. Sekarang kita ni tak tahu timing kan. Siapa perempuan tak tahu di bahagian dalam, tak dapat tengok adalah bahagian dalam. Ini semua dibikinlah. Bukan zaman Nabi. Zaman Nabi mana tembok macam gini. Faham tak? Pelepah-pelepah koru aja, tapi dibesarkan. So ini semua bahagian lelaki. Okey. Sekarang masjid kiblatan. Seandainya awak uzur pun ikut. Kalau awak pertama kali, at least awak tahu dari luar. Siapa yang boleh masuk dan solat 2 rakaat. Masjid kiblatan ni apa cerita dia? Dia adalah masjid 2 kiblat. 2 kiblat. Okey. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi masuk ke Madinah, Madinah Yahudi ada, ramai Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Qairuza, banyak puak-puak Arab, puak-puak Yahudi. Arab Yahudi ada, Kristian pun ada. Okey. Dan bila Nabi solat menghadap arah Masjidil Haram, mereka mengejek Nabi. Kalau dia benar Rasul, semua Rasul menghadap arah Masjidil Aqsa, kenapa dia bawa punya agama menghadap masjid lain? So Allah turunkan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 14 bulan, lebih daripada setahun. Ada riwayat 18 bulan Nabi disarahkan untuk salat 5 waktu salat menghadap arah Baitul Maqdis, tidak menghadap arah Masjidil Haram. 18 bulan kan? Dan orang-orang kafir ini bila Nabi sudah menghadap ke arah Baitul Maqdis, tadi Nabi tak menghadap. Dia kata kalau dia betul Nabi, hanya satu dia ke arah kiblat. Yang semua Nabi-Nabi menghadap. Kenapa dia menghadap tempat lain? Bila Allah perintah Nabi menghadap sekarang Masjidil Aqsa, mereka berkata, ini dia bawa agama apa? Dia ikut-ikut kita rupanya. Nampak? You can never please the kafir. Okay? Apa kita buat pun mereka tetap begitu. Dan dia nak ikut-ikut kita je. So Nabi rasa kesal, kadang-kadang ejekan aku. Banyak kali Nabi tengok ke atas dan Allah turunkan ayat. Allah menerangkan ayat Al-Quran. Allah Maha mengetahui keadaan kamu yang selalu gelisah, selalu memandang ke atas. Allah kata, so satu ketika masjidnya taklah besar, tak ada menara semua. Di kawasan ni ada sahabat-sahabat, mereka dirikan solat di situ. Nabi tengah solat, ada riwayat Zuhur, ada riwayat Asar. Orang pun tak ramai dalam beberapa orang sahabat. Nabi baru solat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa. Jadi kalau Nabi jadi imam belakang makmum kan? Jadi imam, Nabi tengah menghadap Masjidil Aqsa sini misalnya. Sekarang tengah solat 2 rakaat dapat perintah tukar arah kiblat mulai saat ini ke Masjidil Haram semula. So Nabi tengah menghadap begini, kena menghadap sana. Bila Nabi menghadap begini, bermakna tadi Nabi begini kan? Mana Nabi sini belakang makmum kan? Bila Nabi begini, imam dah menghadap makmum macam mana? So Nabi jalan ke depan dan ini pusing. Jadi mereka 2 rakaat solat menghadap Masjidil Aqsa, lagi 2 rakaat selain berimam lagi 2 rakaat Nabi solat menghadap Masjidil Haram. Okey, menghadap Masjidil Haram. So tempat ni terus dipanggil Masjid 2 Kiblat. Okey, dan semenjak itulah
Kita terus solat menghadap Masjidil Haram. Okey, bukan Masjidil Aqsa. Kita berada di Masjidil Aqsa pun kita akan solat menghadap Masjidil Haram. Okey. Jadi kalau kita pergi sini, kadang-kadang Syekh cerita, kadang-kadang Syekh tak cerita. Itu nasihat cerita, tapi at least awak pergi, awak dah tahu. Okey, 18 bulan Nabi solat di Madinah, 1 tahun lebih menghadap Masjidil Aqsa. Sampai dapat perintah patah balik ke Masjidil Haram. Di mana tempat ayat itu turun? Di kawasan ini. Dia mana? Cuba bayangkan kita pergi ke tempat-tempat yang turun ayat Quran tu. So awak uzur pun pergilah, tapi duduk di luar. Di dalam Masjid Kiblatan. Lalu ni kawasan ni dah diluaskan, dibesarkan. Tapi carilah dekat-dekat dengan mihrab ke apa, carilah orang lelaki, pergilah ke satu masjid ni pusing-pusing. Kalau Syekh awak kasih lebih time, awak pusing-pusing, mungkin sini awak sembahyang 2 rakaat, sana awak sembahyang 2 rakaat, kan banyak-banyak. Mungkin salah satu tempat kita solat, mungkin Nabi solat di situ. Tak sekali diperluaskan, kan? Okey, Masjid Nabawi dan perkuburan Baqi. Ini Masjid Nabawi ni. Kan? Ada orang dia tinggal sebelah atas dan dia akan jalan di kawasan ini. Kawasan ini, ini dikubur ni. Ada orang yang jalan sini tak tahu tu kubur. Sebab kubur di Mekah dan Madinah bukan macam kubur orang Singapura. Orang Singapura, orang Malaysia, orang-orang di negeri Arab banyakkannya, di Syria pun ada, di mana-mana negara Arab. Kubur mereka lain, akan macam kubur dulu, kerana lebih dahsyat lagi. Okay? Semua bikin dapur-dapur. Ini Nabi larang, Nabi cegah, tapi orang bikin. Kalau pergi Singapura pun banyak ditulislah nama awak apa lebih kurang. Tapi di negeri setengah-setengah negara Arab, seperti di Syria, saya pernah pergi di Syria, dan di beberapa negara kita tengok dia punya kubur-kubur, dia tulis ayat Quran tu semua sekali tau. Kalau ada Fatihah sampai habis dia tulis. Kalau ada ayat berapa ayat sebenarnya tulis in Arabic text. Dia taruh kat kubur. Tak boleh tolong si mati. Ingat tak boleh tolong Mereka punya kubur-kubur dah macam rumah juga, sama macam orang Singapura. Okay? Sedangkan Nabi SAW mencegah kita, mengharamkan kita membuat dapur-dapur di atas tanah perkuburan. Nabi suruh kita bila ada kematian, bila kita tanam manusia, kita tanamlah bersamanya pokok yang ada batang, ada daun dan sebagainya. Dan berkata-kata kita pergi di mana-mana, kalau pergi ni makam ni semua sudah dibikin macam hebat lah, kan? Cuma satu saja tempat yang saya pergi, kita dibawa, tapi sudah dah malam lah. Dia kata mari pergi. Ini di Syria, di Nawah, di makam Imam Nawawi. Dan memang kagum, tak payah cakap, tak pernah jumpa kuburan macam ni. Di kubur dia, lebar sikit daripada dia. Situ ada orang tinggal, dia jual baju. Kita nak masuk, dia orang yang tinggal tu lah bawa kita masuk ni, Imam Nawawi. Saya memang terharu sangat. The one and only kubur yang cukup saya terharu. Inilah makam Imam Nawawi. Biasa saja. Atas ni pokok, satu peluk pun tak sampai. Lebih besar dari satu pemeluk. Pokok sebesar-besar, rindang, penuh dengan daun. Masya Allah. Ini yang Nabi suruh. Pokok ni akan berzikir. Dan pokok ni dah berumur beratus tahun. Pokok dah tua tapi tak tumbang. Ini imam besar kat dalam. Dia dalam ibadatnya Masya Allah. Dalam pokok ni akan berzikir, minta ampun minta rahmat pada Allah untuk orang dalam kubur. Dia yang punya satu kubur yang tak ada batu-batu, makam semua tak ada. Subhanallah. Itu makam Imam Nawawi. Yang lain semua dah manusia bikin, bukan orang yang meninggal tu minta. Manusia. So orang akan jalan sebelah depan semua tu penuh dengan kedai-kedai. So kerana banyak jualan, kerana orang tak faham, tak perasan yang itu adalah tanah perkuburan. Mungkin sebahagiannya sudah dicabut. Maksud saya katakan pergi semua tu bahagian depan, semua shops, jual macam-macam. Awak boleh lupa kat belakang awak tu kubur.
Ini tanah perkuburan Baqi. Mana dia punya batu-batu ada? Dapur-dapur ada? Di mana dia punya kubur? Kubur semua di bawah. Ini semua ada dikorek. Dan dikorek dia selalu cakap tiang lahat. Ini lahat. Lahat makna tanah dia macam konkrit, macam batu. So mereka akan tebuk di dalam buat shelving. Dan bila satu mayat datang, masuk satu shelf, tutup. Mayat nombor datang, tutup. Satu lubang tu barangkali bila muat 20 mayat habis, tutuplah. Buat korek lubang lain. Dan lepas berapa tahun, biasalah kita punya kubur-kubur ni akan dikorek, dikeluarkan. Cuma ingat sekarang, di perkuburan Baqi dan perkuburan Mu'alla, orang-orang jemaah haji tak ditanam di situ. Kita tak ditanam sini, tempat ni dah full up. Banyak isteri-isteri Nabi kat sini. Sahabat-sahabat Nabi, anak Nabi, sahabat banyak kat sini. So tempat ni dah full up. Orang-orang kita, kalau kita meninggal di Mekah atau di Madinah, kalau kita tak buat arrangement, meninggal saja mereka angkat pergi tempat mandi, diuruskan. Perempuan mandikan, lelaki mandikan. Kalau tak ada orang ikut, begitulah. Dia habis mandi, dia terus salatkan, terus bawa pergi tanam jauh. Jadi kalau awak tidak, supaya mayat ini setelah dimandi dan dikafankan, dibawa ke Masjidil Haram, dan awak kena bayarlah untuk transport, untuk orang angkat dan sebagainya. Paling kurang 1,000 riyal, mungkin lebih sekarang. Jadi pengurusan itu akan dibuat. Dan mayat itu akan dibawa balik ke Mekah, ke Masjidil Haram, atau di Madinah, bawa balik ke Masjid Nabawi, dan disolatkan di sana, kemudian dikeluar. Yang tak ditanam di sini, dia orang kata ditanam dekat Baqi tak, dah zaman tak ditanam di Baqi. Dan di kawasan ini, di tanah perkuburan Baqi maupun ini bahagian luar, dapat tak kereta orang ni, di bahagian-bahagian kat sini kadang ada kedai. Di tanah perkuburan Baqi ni, di tanah perkuburan Mu'alla, awak akan tengok satu perempuan yang pergi ke tanah perkuburan. Hari di tanah mayat tak ada perempuan, semua lelaki. Dan bila-bila pun lelaki, tak ada perempuan. Cuma saya beritahulah, orang Singapura, Malaysia ni semua, dia lebih baik daripada orang Mekah. Agaknya lah. Sebab tu hari meninggal ramai-ramai perempuan berduyun-duyun pergi ke tanah perkuburan. Kemudian isteri dalam Medan pun pergi tanah perkuburan. Kemudian lepas tu raya pun pergi tanah perkuburan. Kita tak disuruh buat all this, it's all Quran. Tapi orang nak buatlah. Orang beriman tak nak buat. Dia tak nak langgar perintah Nabi. Kita sayang seseorang. Siapa yang kita sayang? Mak kita lah. Bagi saya, orang paling saya sayang ialah mak saya. Mak kita sayang. Awak pergi ke tanah perkuburan tu, mak kita boleh dapat kebaikan. Tak? Kita duduk di rumah, kita baca Quran, mak kita dapat pahala. Kita baca istighfar, minta Allah ampunkan dosa mak kita. Minta Allah beri rahmat kepada mak kita. Itu lebih baik bagi orang daripada orang perempuan yang pergi. Orang perempuan yang benar-benar beriman. Kadang-kadang belajar pun, iman dia masih goyang tau. Yang benar-benar beriman, dia tak akan bijak tanah perkuburan sebab Nabi larang. Nabi mula haramkan lelaki dan perempuan. Lepas tu Nabi izinkan. Dan banyak ulama kata Nabi izinkan bagi orang lelaki. Suatu kebanyakan, majoriti ulama, perempuan tak pergi ke tanah perkuburan. Hanya lelaki. Perempuan pergi, tidak sunat. Tidak wajib. Kalau dia pergi juga, boleh jatuh haram. Kalau dia sampai bercakap dengan orang ahli kubur kat situ, tak ada benda tu kadang. Tinggal tulang-tulang. Orang cakap dengan tulang. Cakap dengan tempat yang ditanam, tapi roh dia dah tak ada kat situ. Jasad dia dah hancur. Faham tak? So kita kena fikirlah, kita berpegang agama tapi tak boleh ikut perasaan. So inilah kawasan tak ada benda memang tak nampak. Semua tak tahu. Sekarang kita nak pergi ke Jabal Uhud. Tengok dulu nanti saya cerita. Kita akan dibawa ke Jabal Uhud. Apa ada berlaku di Jabal Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Tahun kedua berlaku peperangan Badar Kubra. Kemudian lepas itu orang Islam menang dalam peperangan yang pertama. Orang Islam cuma 300 orang. Orang kafir 1,000 orang. Tapi orang Islam menang. Malu orang kafir Quraisy. So mereka mula-mula malu, tapi lepas itu banyak yang datang cucuk-cucuk mereka. Akhirnya mereka ambil keputusan untuk membalas dendam balik semula. So the next year tahun 3 Hijrah, mereka buat
rombongan ramai di antara mereka. Sekarang kemarin 1,000, sekarang dah 3,000 orang datang nak berperang. Mereka punya alat perkakas, mereka punya kuda, mereka cukup banyak. Okay. So mereka tak boleh datang dari kawasan. Kalau melihat mereka kalau datang, mereka datang di bahagian depan kota Madinah. Tak boleh lalu sana pasal situ banyak bukit. So mereka kena pergi bahagian belakang sikit, ke tepi sikit. So itu jadi satu cara yang boleh masuk ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dapat berita tentang peperangan, tentang orang-orang kafir nak menyerang melalui Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas dapat saudara Nabi, sangat sayang Nabi. Okay? Dan bila orang-orang kafir Quraisy telah bersyarat dan mereka cakap kita tak boleh diam, kita mesti tebus mandu kita balik, kita mesti lawan balik. So mereka kumpulkan orang dan mereka nak attack Mekah, attack Madinah. So Sayyidina Abbas cari satu orang yang memang kuat, pandai bawa kuda dengan cepat, bagi dia upah berganda-ganda dari orang lain. Terlalu banyak upah diberi, tapi dengan syarat. Ini surat aku bikin, kau tak boleh berhenti kecuali terpaksa. Kau pecut kuda kau macam kita dari Singapura tu KL, non-stop. Naik kuda, bukan naik kapal. Bukan naik kereta, naik kuda. So orang ni pecut kuda, bawa surat beritahu Nabi Muhammad bahawa kafir Quraisy sudah buat persediaan untuk serang kota Mekah, kota Madinah. So Nabi dapat surat, tak tahu baca. Nabi kan ummi, tak tahu baca. Tapi ada sahabat Nabi suruh baca. Jadi Nabi berbincang-bincang dengan sahabat, isteri dia dapat tahu. Dia tanya suami dia kata ini semua bukan urusan perempuan. Tapi isteri dapat tahu, tapi orang perempuan beri mereka sokong Rasulullah. Rasulullah pergi jumpa sahabat-sahabat yang lain dan beritahu kita kena buat persiapan kerana orang-orang kafir Quraisy akan datang menyerang kita. Dan Nabi sudah memang sebelum itu dapat ilamat. Nabi dapat ilamat, pedang Nabi ujung dia sumit, pecah. Okey. Dan beberapa tanda lagi. So Nabi terangkanlah ilamat yang daripada ini. Nabi kata dalam peperangan ini ada orang yang terdekat dengan aku dari keluarga akan mati. Dan dalam peperangan ini banyak musibah akan mati. Okay? Dan Nabi kata kita bertahan di dalam, kita tak payah keluar. Itu cadangan Nabi pada awal. Duduk kat kota Madinah, tunggu mereka serang. Sahabat-sahabat semua setuju. Tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang muda. Ni orang muda, pemikiran mereka tak macam orang tua kan. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa kita nak bertahan di dalam? Mari kita keluar, mari kita tunjukkan kegagahan kita. Dan Nabi tengok ramai yang nak keluar. So Nabi adalah seorang Rasul, seorang panglima perang yang tidak cakap, tak pakai cakap kamu semua, cakap saya saja. Nabi sangat meraihkan pendapat orang. Kerana majoriti nak keluar, Nabi pun masuk dan Abdullah bin Ubay, ketua kaum munafik, dia cuba membantah macam-macam. Okay? Dia kata tak payah keluar, kita duduk kat sini saja. Tapi Nabi bila tengok ramai dan tak keluar, Nabi masuk, diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali dan saya, dan masuk. Nabi terus pakai pakaian perang. Bila Nabi keluar, orang-orang yang tadi minta supaya kita keluar dari kota, daripada kawasan kota Madinah pergi ke pinggir supaya kita dapat menentang mereka di sana. Bila Nabi dah keluar dengan pakaian serba lengkap peperangan, mereka kata, ya Rasulullah, kita bertahan dekat sini saja sudah. Kata Rasulullah, seorang Nabi apabila telah pakai pakaian dia yang untuk perang, dia tak boleh undur. So Nabi keluar. So Abdullah bin Ubay buat kacau. Okay. Nabi keluar 1,000 orang tu. Nabi tak ada banyak orang, 1,000 orang. Peperangan Uhud. Kuda tak silap saya 70 aja. Tak banyak alat perkakas. So, Nabi baru masuk kota Madinah. So baru 2-3 tahun. Militeri pun belum siap. Kan?
So Nabi bawa semua, tapi Abdullah bin Ubay separuh jalan buat macam hela dia buat gitu gini, dia kata panas lah gitu gini, hela dia nak balik. So Nabi diamkan. So in the end tinggal 700 orang. Tinggal 708 orang Pak saya. Kalau Nabi hantar 2-3 orang untuk pergi sebagai spy, sebagai pengintip tengok keadaan mereka. Okay? Dan Nabi bertahan di sini. Di sini. Dan dalam peperangan ini Nabi letakkan 50 orang di kawasan satu atas bukit ni yang nama Uhud. Nabi pesan, apa pun berlaku, kamu jangan turun dari bukit. Ini very important dalam pasukan soldier dan sebagainya, pasukan peperangan. Tak boleh langgar. Ni Islam letakkan prinsip ini dulu. Tidak boleh melanggar perintah ketua. Okay? Mereka taruh di atas. Orang kafir datang. Dalam peperangan Uhud ni, peperangan Uhud ni, siapa tu? Abu Jahal. Abu Jahal mati. Abu Lahab, dia tak pergi perang. No, dalam peperangan Badar Abu Jahal dah mati. Abu Lahab tak pergi perang. Dan dia penakut. Dia penakut sangat. Jadi dia upah orang suruh pergi bagi pihak dia. Bila balik dengar orang-orang Islam menang dalam peperangan Badar, Abu Lahab bapa saudara Nabi dia naik ketakutan sampai demam, terberak. 1 minggu diarrhea mati dia. Dan mereka Badar semua habis cerita mereka. Okey. Dalam peperangan ini tentera kafir dia buat 2 batalion. 1 batalion keluar. Jadi mereka keluar, mereka tak dapat lepas masuk ke kawasan Rasulullah, ke kawasan orang-orang Islam, kerana orang-orang Islam berada di atas Jabal Uhud, panah mereka. Jadi mereka mati. Tapi itu 1 batalion saja. Lagi 1 batalion dipimpin. Orang ini mula-mula kafir, tapi dia jadi panglima Islam yang hebat lepas dia masuk Islam. Dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid. Dia memang cekap dalam soal peperangan. Dia reserve unit dari jauh. Dia perhatikan macam mana keadaan perang sekarang. Bila dia tengok orang-orang kafir tak boleh lepas, kena panah, dan akhirnya orang kafir banyak mati. Okay? Dan orang yang di bawah, orang Islam di bawah, mereka bila mati, mereka tarik mayat-mayat tu, pedang, baju perang, topi perang, mereka ambil. Orang kat atas kata, dah habis perang lah. Mereka dah ambil harta peperangan. Yang beberapa orang kata, jangan, kita tak dapat arahan dari Rasulullah turun. Dia kata, itu Rasulullah cakap, time perang, ni dah habis perang. Tapi bukan kata Rasulullah bilang, apa jadi jangan turun. Tapi kebanyakan dah tak boleh. Inilah kita manusia semua macam itu. Bila soal dunia, harta, kita mungkin tak berdaya. Ini harta kan, semua terdaya. So banyak yang turun dan tinggal dalam 10-12 orang saja. Khalid dari jauh dah nampak. Dia pun pecut dia punya kumpulan, dia naik dari sebelah belakang, dia rembat semua yang ke atas ke selatan. Dan dia panah semua Islam. Dalam peperangan Uhud ini, Sayyidina Hamzah mati. Sebab Sayyidina Hamzah masa dalam peperangan Badar, dia sangat hebat. Banyak orang dia bunuh. Di antaranya Abu Sufyan yang memimpin peperangan ini. Abu Sufyan punya isteri nama Hendon. Hendon punya bapa saudara, adik semua dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Dan Hendon telah mengupah seorang bernama Abu Lu'lu' supaya dia pakar main lembing, datang ikut peperangan ini dan bunuh Sayyidina Hamzah. Dan dalam peperangan ni orang kafir Quraisy, perempuan dia pun pergi, 14 perempuan pergi main gendang. Dan perempuan jalan depan. Sebab pada mereka, kenapa mereka jalan depan? Sebab ini lelaki jalan belakang naik kuda kan. Kalau mereka ingat nak takut nak lari balik, dia malu perempuan kat depan. Dan perempuan ni pukul gendang. Pukul macam-macam muzik dia bikin, sebab tak bikin semangat. Kadang-kadang orang nak perang, dum. So semangat. Bakar semangat. Okay? So Hendon pergi dan mereka dapat bunuh Sayyidina
Hamzah. Dan bila mereka bunuh Sayyidina Hamzah, Hendon datang tau, dia kelak dada Sayyidina Hamzah sampai ke perut, dia koyakkan, dia keluarkan hati Sayyidina Hamzah. Dan ada dia dapat punya, dia dapat punya. Sayyidina Hamzah punya badan hancur. Ini ahli syurga, syuhada, sayyidus syuhada. Kalau pergi ke Jabal Uhud, awak akan dibawa dari jauh, kita dapat tengok dari jauh, tak boleh dari luar. Dari luar dapat lihat itu kawasan maqam Sayyidina Hamzah, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dalam peperangan ini, mereka kafir Quraisy banyak gali lubang. So satu masa Rasulullah terjatuh dalam lubang. Dan Rasulullah terjatuh, Rasulnya topi yang atas kepala besinya tercocok pipi Nabi. Gigi Nabi patah. Dan sahabat-sahabat yang ada jatuh dan Sayyidina Abu Bakar semua terjun dalam angkat Rasulullah macam dalam dia. Angkat bawa naik atas sampai ke atas, mereka kuburkan Rasulullah SAW. Sebab orang kafir dia main memanah saja. Mereka kuburkan, banyak sahabat pertahankan nyawa mereka, badan mereka untuk selamatkan Rasulullah SAW. Tapi ada setengah-setengah sahabat, bila mereka orang kafir Quraisy, mereka dah tengok Nabi jatuh, mereka terus pakaikan Muhammad dah mati, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati. Kadang-kadang ini semua juga boleh menyebabkan orang lemah. So sebahagian sahabat, Rasulullah dah wafat, dah meninggal, apa jadi pada kita? Apa erti kita hidup? So yang ada terus bunuh orang, sebab banyak boleh sampai dia terbunuh. Ada di antara mereka ada riwayat lari balik ke Madinah. Rasulullah dah tak ada, kita baliklah. Kita nak tengokkan orang kat Madinah macam mana ni kafir akan masuk. Antara yang lari balik ada riwayat Sayyidina Umar. Tapi ada riwayat tidak. Sayyidina Umar bersama dengan sahabat mempertahankan. Dan Rasulullah dapat diselamatkan. Dan peperangan ini tidak ada siapa yang menang, tak siapa keluar. Dua-dua pihak teruk. Orang Islam pun lawan dengan ganas. Dan ada satu perempuan, dia diberitahu suami dia mati dalam peperangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak laki-laki dia 3 mati. Dia tetap stay. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bila diberitahu Rasulullah wafat, dia tak tahan. Dia tak tahan. Bukan pasal dia ingatkan anak-anak dia dan suami dia. Dia terus lari masuk ke tempat medan peperangan. Dia cari Rasulullah. Dan ada riwayat dia tarik jubah Rasulullah. Dia pegang, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Tengok Rasulullah hidup. Ya Rasulullah, aku kehilangan 4 orang. Aku tak rasa apa benda, Ya Allah, Ya Rasulullah. Tapi bila bilang, kau dah tak ada lagi, kau dah wafat, hancur hati aku. Apa akan jadi pada kita umat Islam kalau kau tak? Banyak sahabat-sahabat mempertahankan badan jadi kubu. Jadi kubu untuk menahan selamatkan Rasulullah. Dan dalam peperangan ini, Abu Sufyan sendiri tengok dah tak boleh lagi perang. Banyak sangat mati. Kedua pihak dia istiharkan peperangan tamat. So tak ada yang menang, tak ada. Sayyidina Hamzah dibunuh. Sayyidina Mus'ab bin Umair juga dibunuh. Mus'ab bin Umair, dia dari anak orang kaya. Kaya di Madinah, di Mekah. Bila dia masuk Islam, pak dia buang. Tapi dia very gifted, dia pandai berniaga. Dia buat perniagaan, dia kaya balik. Tapi bila Nabi suruh hijrah, tinggal hal itu. Pergi ke Madinah, dia dipersaudarakan dengan orang Ansar. Kemudian orang Ansar beri sikit modal, dia mulai berniaga, kaya balik. Kemudian dia ikut dalam peperangan. Dialah orang yang Nabi hantar. Masa Nabi berada di Mekah, orang Madinah minta satu orang untuk dakwah pada mereka. So Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Dalam peperangan Uhud, dia juga mati. Dia punya tanah perkuburan sebelah Sayyidina Hamzah. Bila nak ditanam, dah habis nak ditanamkan dia. Ni orang kaya tau. Kain kapan tak cukup. Kain tak cukup. Kalau tutup dari kepala, kaki akan nampak. Kalau tutup kaki semua, kepala akan nampak. Tak dapat tutup. Bayangkan semua tutup habis kan? So Nabi kata tutup kepala, kaki dia tutup dengan daun-daun. Subhanallah. Ini syuhada. Kalau zaman kita lah macam itu. Macam-macam fitnah orang keluarkan kan? Kalau lawan tu tak tanam, hari tu hujan, kubur dia penuh air. Habis hujan, what do you expect? Lubang, mesti masuk air. Betul tak? Kalau pula hari orang tu meninggal, langit penuh dengan apa? Macam mendung, apatah lagi sekarang gas mendung, macam nak hujan. Langit pun menangis. Mana
siap dengan peti guru kilat. Hebat dia, peti guru kilat. So itu Nabi bila anak Nabi Sayyidina Ibrahim meninggal, kebetulan hari itu gerhana bulan, dan mereka semua cakap gerhana matahari. Mereka kata matahari gerhana kerana meninggalnya anak seorang Nabi. Nabi gerhana matahari, Nabi salat gerhana. Lepas tu Nabi khutbah. Nabi kata, Nabi dah dengar ni semacam. Nabi kata, perubahan alam, langit, bulan, bintang, matahari, hujan, petir, guru, kilat, apa saja perubahan alam tidak berlaku kerana hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Tak ada kena mengena. So jangan buat andai. Okay. So Mus'ab bin Umair dia tanam kain kapal dia tak cukup. Ahli syurga kita kata. Ahli syurga. Okay. Jadi kita boleh tengok ni sound system dia sikit rosak. Jadi tak dengar apa-apa. Just tengok saja. Di kawasan bawah saja. Ada jualan-jualan dan apa. Tapi ada nanti dia bawa kita pada kapal ini. Kalau sedang berikut, ini orang-orang kalau nak tahu dari pakaian mereka tu mungkin mereka dari Iran. Okey, ini ada pasal masjid. Okey, ramai para sahabat telah gugur syahid akibat kekuatan pemanah yang meninggalkan tempat mereka di Bukit Uhud kerana ghanimah peperangan. Ini Jabal Uhud. Okey. Mereka berada di atas, orang tak berjalan bawah, mereka berpanah, kena tepat. Tapi mereka kerana harta. Okey. Ini masjid yang semua dibangun didirikan. Ini Jabal Uhud lah. Dan Nabi kata ini Jabal, ini bukit paling aku cinta. Dari Jabal ini. So ada orang dah mulai benci tempat tu. Ini kawasan, kalau awak tengok, siapa dapat tengok, ni dalam dia adalah tempat makam syuhada Uhud. Dan ini makam syuhada Uhud ialah semua-semua yang meninggal. Terutama sekali Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair. Dan di kawasan ini juga malaikat Jibril menyerahkan pedang Rasulullah. Rasul ada banyak pedang. Okey, awak boleh tengok pedang-pedang dia mungkin dekat Turki sekarang. Satu yang pedang Rasulullah, Zulfikar. Masa dah tak mengizinkan. Biar ini tinggal sikit satu dua, depan kita boleh sambung. Okey, dah cukup pukul 11. Dah tinggal sikit saja, tinggal 5 masjid itu saja. Okey, dan that's yang tempat yang akan kita dibawa ziarah. So minggu depan saya terangkan pasal peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab yang ada 5 kubu ni misalnya. Atau kalau buka Quran, baca surah Ahzab. Ahzab maknanya puak-puak. Apa berlaku tahun kelima? Apa yang maksud puak-puak? Ada peperangan juga dikenal dengan peperangan Khandaq, peperangan Parik. So, kita akan dengar sikit cerita dia dan terus kita akan masuk kepada slide solat minggu depan. InsyaAllah, wallahu a'lam. Ini sampai sini saja pelajaran kita. So, kita ada 2 kali kelas lagi. 2 minggu saja kita belajar. 8 hari bulan kita penghabisan. Ini ada pihak masjid meminta bantuan pada awak. Sampai teknik ni kupon untuk dapat ayam seko $12 dapat ayam 1 ekor. Boleh ambil di Annos, boleh telefon. Di tiket dia tidak ada masa tetap. Cuma daripada sekarang boleh ambil sampai 31 Julai. Okey. Tahun ini juga lah, mana bulan Ramadan pun boleh ambil. So siapa yang boleh tolong kerana Allah bantulah. Paling kalau boleh beli 1 buku ada 3 keping. Boleh beli 3, beli 3, tak ada beli 2, tak ada beli 1. Kalau boleh tolonglah beli, bantulah pihak masjid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fa'ahkina fa'ahki a'lana wa qarabat lana fi dinina ma'al
ينسى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترضى قولانا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل رزقي عونا نهضى بخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم رب الرضا منك العير واقض عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تأشر المصطفى من للحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصبر مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصرك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.